A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati, insya-Allah kita bertemu kembali dalam rancangan Nabi Pesan Apa. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan sebuah kisah kehidupan pada zaman Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Katanya, kanat fina imra'ah wa fi riwayatin kanat lana ajuz ta'khudhu min usulis salqi fatatrahuhu fil qidri wa tukarkiru habbatin min sya'ir fa idza sallaina al-jum'ah wa ansarafna nusallimu 'alaiha fatuqaddimuhu ilaina. Rawahul Bukhari. Jadi apa cerita ni? Ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahawa di kalangan mereka di Madinah ada seorang wanita, ataupun dalam riwayat lain disebut seorang wanita yang warga emas, ya, ajuz, maknanya yang dah agak berumur lah. Jadi wanita ini dia rajin masak. Jadi dia kata, dia disebut di sini tak khuzu min usulis salqi. Maknanya dia ambil bawang, sampai dia cerita apa yang dia masak, ya. Ambil bawang, kemudian bubuh dalam periuk, kemudian dia uli dengan meletakkan biji-biji gandum. Maknanya dia uli bawang dengan gandum, masak apa wallahu a'lam lah ni, ya. Jadi dia masak. Jadi bila kami pergi solat Jumaat di masjid, selepas solat Jumaat, kami ni maknanya beberapa orang lah, bukan dia seorang, ya. Selepas selesai solat Jumaat, kami beredar daripada masjid, kami mengunjungi rumah wanita ini, kami memberi salam kepadanya, maka dia pun menghidangkan makanan yang telah dimasak itu kepada kami. Riwayat Al-Bukhari. Jadi kita dapat gambarkan, ya, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya ulama melihat hadis ini dari sudut hukum lelaki memberi salam kepada wanita. Maknanya ini menunjukkan harus lelaki memberi salam kepada wanita sekiranya keadaan terelak daripada fitnah. Jadi kita gambarkan ini wanita ini sudah berusia. Jadi Sahal ni pula dia datang ke rumah wanita ini, rumah makcik ni, berkumpulan. Jadi dia pun memberi salam. Jadi maknanya mengunjungi rumah seorang wanita yang dah berusia, memberi salam, itu bukanlah suatu kekangan ataupun bukanlah sesuatu yang dilarang. Dan lebih daripada itu kita dapat belajar, ya, maknanya kehidupan pada zaman Nabi SAW itu satu kehidupan yang biasa-biasa. Maknanya tak adalah yang ada dinding, ada sempadan di mana lelaki tak boleh langsung jumpa orang perempuan, kan. Jadi maknanya orang lelaki, mungkin Sahal ni orang yang muda-muda, ya, dengan kawan-kawan boleh je nak pergi rumah makcik ni menziarahinya. Itu satu hal, Dan yang kedua, kita tengok, ya, orang perempuan ni memang sejak dulu lagi dia suka masak. Dan apalagi kalau dia masak itu orang suka makan, lagilah seronok dia masak, ya. Jadi menunjukkan bahawa menyediakan makanan ini satu perkara yang sangat penting untuk menghubungkan persaudaraan dan persahabatan. Kata jamu makan ni sesuatu yang menyeronokkan. Jadi makcik yang dah berusia ni, walaupun dia tak pergi solat Jumaat bersama dengan para jemaah,
tapi dia di rumah, dia buat kerja yang baik. Ya, dia bukan masak untuk dia makan seorang-seorang, tapi dia fikirkan apa yang ada di rumahnya ini dimasak dan dikongsikan dengan orang lain. Jadi ini adalah satu amalan mulia yang boleh mengeratkan tali persahabatan dan persaudaraan sesama masyarakat. Jadi kita tengok dalam Islam ni banyak yang menekankan tentang memberi makan, ya, anjuran memberi makan. Rupanya memberi makan ini sebenarnya dapat menarik hati supaya saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Ingat tak hadis yang meriwayat yang sepotong hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW ketika baginda mula-mula sampai di Madinah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ya, di mana antara pesanan pertama yang dirakamkan oleh Abdullah bin Salam ni adalah pesanan Nabi SAW. Apa dia, ya? Wahai manusia, afsyus salam, hebarkan salam. Itu anjuran pertama, supaya saling hidup dalam keadaan aman sejahtera, ya, memberi salam, jawab salam, jumpa orang bagi salam, kan. Jadi tak ada rasa dengki, nak marah, pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Dan yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Jadi kita tengok di sini dia bukan saja mesti beri makanan tu kepada orang susah, kan, tapi kepada orang yang datang bertamu ke rumah kita. Jadi ataupun orang yang balik solat dan sebagainya. Sekarang pun ada, kita tengok berlaku di masjid-masjid surau kita menyediakan makanan kepada orang yang pergi solat, ya. Kadang solat subuh ke umpamanya, keluar daripada solat subuh tu dah ada makanan yang disediakan di ruang lega masjid atau surau tu. Tak payah nak fikir dah hari ni nak masak apa, dah ada disediakan makanan. Jadi Nabi kata berilah makanan, sambungkan silaturahim dan solat malam. Jadi kita tengok, ya, 4 perkara yang dipesan oleh Rasulullah SAW ini, satu je yang menekankan hubungan dengan Allah, iaitu solat malam, dan yang 3 lagi tu ialah menekankan hubungan yang baik dalam masyarakat. Bukanlah kata tak penting hubungan dengan Allah itu, tapi makna nak menunjukkan bahawa hubungan dengan Allah ini adalah tunjang kehidupan kita, dan ianya mesti melahirkan sifat mulia, akhlak terpuji, hubungan yang sejahtera sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat bayangkan kehidupan yang harmoni, ya, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang saling orang kata apa, kasih mengasihi antara satu sama lain, ya. Seorang ibu yang dah seorang wanita yang dah berusia pun dia masih cuba berbuat kebaikan, cuba melakukan apa yang mampu dilakukan, iaitu dengan masak, ya, masak yang simple-simple, bukannya tak ada daging, tak ada apa pun, kan. Masak tepung dengan bawang pun seronok dimakan oleh para tetamunya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat membina kehidupan yang sejahtera, saling kasih mengasihi antara satu sama lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu kali ini, insya-Allah jumpa lagi pada siri akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.